sejahtera kepada pelatih-pelatih sekalian. Semua hadir ke hari ini? Hadir. Hadir. Semuanya berapa? 25. 25. Okey. Tarikh hari ini adalah 10 tarikh 10. Okey. So sebelum kita start kita punya slide. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Kenny Peter John. Saya Kenny Peter John. Boleh panggil saya Kenny, Peter atau John, atau lagi bagus panggil Encik. Okey? Okey. So, jadi hari ini kita punya code nos ialah IT 1303 2013. Okey. So, hari ini kita akan mempelajari untuk sesuatu. Kita hari ini akan mempelajari sesuatu. Kita akan belajar hari ini bentuk penilaian rangkaian komputer. Tajuk iaitu penyediaan rangkaian komputer. Ada sini semua tahu apa itu rangkaian komputer? Tidak. Tidak. Okey. Kerana tajuk kita hari ini iaitu menyediakan rangkaian komputer. Kita akan mengenal pasti pengenalan jenis rangkaian. Itu ialah kita akan mengenali apa itu jenis-jenis rangkaian. Rangkaian ini iaitu ada banyak jenis yang kita akan tahu. Kemudian nanti saya akan bagi slide. Saya akan bagi slide untuk kenalkan pasti itu apa itu jenis-jenis rangkaian. So, tujuan kita untuk tahu, untuk mengenali apa itu jenis-jenis rangkaian. Lepas itu kita akan untuk nyatakan jenis wireless. So adakah kita tahu jenis-jenis wireless? Tahu. Mungkin pelatih-pelatih sekalian mungkin tahu tentang kita punya untuk wireless. Sebab mungkin kita pernah guna wifi ataupun wifi. Itu contoh sebagai wifi. Di situ nanti kita akan explain. Saya akan explain kemudian pada di slide di depan. Okey, baiklah. Saya akan mulakan dengan slide. Okey, so hari ini kita tajuk ialah computer network setup. Jenis-jenis rangkaian. Okey, next slide. Ini saya akan terangkan untuk pengajarannya untuk menyambungkan rangkaian untuk merujukkan berhubungan untuk beberapa peranti dan juga sistem sebab membolehkan pertukaran data dan juga berkomunikasi dengan mereka. Rangkaian ini dia sebagai satu, macam mana saya nak jelaskan ini? Sebagai satu main source. Daripada situ untuk kita boleh mensebarkan data-data dan juga untuk daripada peranti lain ke lain dan juga sistem. Peranti juga terdiri pada dua atau lebih peranti. Dia bukan ada satu tetapi dia ada dua. Dua peranti yang boleh membuatkan dia lebih banyak. Begitu. Dia juga boleh mengfungsikan sumber ataupun pertukaran maklumat dan juga menjalankan fungsi tertentu. Jadi dia juga boleh mengfungsikan sumbernya dan juga bertukaran maklumat dan juga menjalankan fungsi yang sesuatu pada suatu peranti.
Okay. Seterusnya, ini ialah kandungannya untuk rangkaian. Kita ada LAN, WAN, MAN, Wi-Fi, VMAX dan juga mobile. Okey. Mesti antara sini kamu sudah tahu satu kan? Mesti kamu tahu Ada ini Wi-Fi. Wi-Fi. Okey, mantap. Sebab mereka kalian semua tahu Wi-Fi. Tapi adakah kamu semua tahu apa yang lain? Yang lainnya sebagai LAN, MAN, LAN, WAN, MAN? Tidak. Tidak. Kenapa? Saya akan menjelaskan seterusnya. LAN, Local Area Network, dipendekkan menjadi LAN. Kenapa dipanggilkan Local Area Network? Sebab Local Area Network ataupun LAN dirujukkan sebagai kawasan yang kecil, seperti satu bangunan tu boleh menghubungi dia punya network rangkaiannya, macam bangunan tempat kerja, sekolah ataupun dekat kampus. Dan juga LAN ialah paling pertama sekali yang pertama kali muncul pada 1970-an. Sejak itu teknologi dan juga protokol telah berkembang di situ. Dan juga memudahkan untuk penanti dan juga pemindahan data. LAN juga dia punya terhad itu ialah just terhad jarak 1 kilometer saja. Sebab dia cuma berada dalam satu bangunan ataupun sekolah. Macam tu. Dan juga LAN juga dia ada lebih laju daripada WAN. Situ kita dah tahu situ kenapa LAN lebih laju daripada WAN. Di situ saya akan explain kemudian. Okay. Ini contoh local area network. WAN. Okay. Wide area network. WAN ialah menunjukkan kepada rangkaian yang menghubungkan peranti yang terletak jauh. Dia boleh terletak jauh seperti contohnya WAN boleh menghubungkan networknya daripada contoh Malaysia pergi ke Indonesia. Dia boleh pergi ke satu negara. Macam tu. Dan jaraknya lebih besar dan boleh berjarak beberapa kilometer ataupun beribuan kilometer. Dan WAN juga boleh dikatakan kelajuannya lebih rendah berbanding pada LAN. Tetapi sekarang teknologi terkini seperti sel optik dalam meningkatkan kelajuannya dan juga kapasitinya. Ini sebagai contoh yang saya telah jelaskan. WAN. MAN, Metropolitan Area Network. Jadi MAN ialah rangkaian yang berhubung peranti dalam kawasan yang lebih besar daripada LAN, lebih kecil daripada WAN. Biasanya berhubungi satu bandar atau kawasan metropolitan. MAN dimulakan pada 1980-an untuk cara untuk berhubungan beberapa LAN untuk dalam satu kawasan geografi yang lebih besar. Saya akan tunjuk seterusnya. Ini contohnya MAN. Dia boleh kasih contoh. Satu bangunan itu dia ada sambungan pada LAN, dan satu lagi dia pada LAN, dan juga dia boleh mencantumkan satu untuk menjadikan satu. Jadi MAN itu dia akan berhubungkan pada satu bangunan pada satu bangunan. Seterusnya Wi-Fi. Kita semua tahu sini Wi-Fi kan? Wi-Fi ialah ataupun nama panjangnya iaitu wireless fidelity. Wi-Fi juga mengandungi hubungan jalur lebar iaitu broadband ataupun titik camaran access point dan juga kad Wi-Fi dalam komputer. Dia membolehkan penggunaan kefungsian file dan mencetakkan serta melayani internet. Seperti saya cakap, Wi-Fi boleh membagi internet. Dan juga dia perkenalkan pada akhir 1990-an. Wi-Fi juga telah dikembang daripada standardnya daripada 802.11b hingga ke kini 802.11ax Wi-Fi 6. Dia menjadi laju. Ini contoh Wi-Fi yang seperti saya cakapkan boleh memberikan rangkaian tanpa wire. VMAX iaitu menawarkan akses internet yang berkelajuan tinggi
untuk bagi kawasan yang lebih besar berbanding Wi-Fi. Dikenalkan pada 2020-an, 2000-an untuk menyelesaikan masalah liputannya. Ini contoh WiMAX. Mobile kita sudah tahu apa itu kan. Jadi mobile ialah seperti telefon pintar, tablet ataupun modem yang boleh menghubung pada rangkaian internet ataupun telefon. Contohnya dia sekarang kita di model ada 5G. Kalau dalam silap saya tahun 2014 atau 2015 kita pakai LTE 4G yang paling terkuat. Sekarang kita ada 5G yang boleh mengadakan fast internet. Kita ada frekuensi untuk menerima isyarat, access point name untuk membagi untuk peringkat akses internet, dan juga hotspot. Dia seperti macam kita mengkongsikan daripada telefon kita membagi internet kepada orang lain. Kesimpulannya, setiap rangkaian memiliki fungsi dan aplikasi yang berbeza. Dia boleh membagikan komunikasi dan juga pemindahan data dan juga keselamatan dalam konteks. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang ini setelah saya sudah jelaskan di slide depan, saya akan bagi kertas penerangan untuk membaca lagi lanjutannya. Okey. Terima kasih, Cik. Okey, ya. Anda boleh baca dulu dalam kertas penerangan itu untuk memahaminya lagi, sebab slide ini dia ada singkatan tu. Dalam kertas penerangan tu dia ada lebih lagi, boleh kamu baca dan fahaminya lagi. Kamu boleh baca dulu. Sebab kemudian saya akan bagi sedikit tugasan untuk menjawab yang ada pada kertas penerangan. Kertas penerangan dia akan menerangkan dan kamu boleh rujukan kepada kertas penerangan. Okey, saya akan edarkan ya. Okey, masa saya akan bagi dalam masa 30 minit, boleh saya habiskan. Kamu boleh jawab lepas siap. Memastikan semua soalan tu lengkap apa semua. Okey? Okey, Cik. Ada apa soalan? Tiada? Kalau tiada soalan, boleh teruskan jawab. Masa diberi 30 minit. Okey, masa tinggal 1 minit. Make sure pastikan semua sudah tulis nama dan juga pastikan semua sudah tulis jawapan dengan betul apa semua dalam kertas tugasan. Okey. Kemudian nanti saya akan kutip ya. Okey. 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 Sudah jawab? Sudah, Cik. Okey, terima kasih. Okey. Setakat ini itu saja untuk kelas hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada hari minggu depan. Minggu depan untuk belajar di tajuk untuk minggu hadapan. Kita sekarang sudah untuk tajuk ialah menyediakan pembimbingan komputer. Minggu depan kita akan untuk membuat pemasangan rangkaian komputer. Jadi apa yang kamu belajar hari ini, kamu boleh bertenang saja, kamu boleh belajar dulu, lagi tenang dulu pelan-pelan untuk memahaminya dalam konsep semua rangkaian. Jadi apapun kita semua santai dulu. Tak perlu kita stres dulu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.